Okey, baik. Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Okey, cikgu sambung sikit lagi. Masih lagi dalam bab 6 iaitu bab elektrokimia. Okey, kita nak tengok 3 lagi faktor yang mempengaruhi pemilihan ion yang untuk dinyahcaskan. Okey, pemilihan ion untuk dinyahcaskan pada elektrod bagi elektrolisis larutan aqueous. Ada 3 faktor kat sini kan? Okay, so ada 3 faktor ini. So kita tengok satu persatu faktornya. Okay, so yang faktor pertama adalah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. So dalam siri elektrokimia awak kena hafal dulu ion-ion mengikut kedudukan dia. Okay, semakin ke bawah kedudukan ion tersebut, maka semakin mudah ataupun semakin cenderung untuk dinyahcaskan. Okay, so awak kena hafal dia punya kedudukan ni. So maksudnya kan, kalau ion kalium ke atas kan, okay, natrium, kalsium, magnesium, seterusnya sampai kat bawah. Sampai paling bawah sekali iaitu argentum. So semakin ke bawah kedudukan ion tersebut, okay, semakin mudah untuk dinyahcaskan. Okay, jadi macam nak hafal ni ion kalsium, kalium, natrium semua ni macam nak hafal. Okay, ni cara akronim dia. K ni, kalau. N ni, nak. C ni cikgu tak pakai C, cikgu pakai K, kalsium. Ejaan bahasa Melayu Bahasa Melayu kalsium, Ca ni untuk bahasa Inggeris. Okay, so kalau nak kahwin, Mg tu, M tu mesti. Aluminium A mesti ada zakat zinc. Zinc Z tu zinc zakat. Ferrum tu adalah fitra. S stannum supaya. P plumbum kita letak perkahwinan. Kuprum cikgu ambil huruf bahasa Melayu K, kekal. Dan ion argentum adalah abadi. So cara nak ingat dia ion kalsium, natrium, kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum 2. Ferrum 2 kenapa ferrum 2? Sebab ferrum ni dia wujud ada dalam ada ferrum 3, ada ferrum 2. Jadi kita tulis ferrum 2 kat sini. Ion stannum, plumbum 2, ion hidrogen, cuprum 2 dan juga ion argentum. Jadi kalau nak ingat dia kedudukan dia, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal abadi. So kalau tengok kat sini semua charge dia positif kan? So ini semua ion-ion cation. Okay, tengok pula ion-ion anion. Anion bermaksud charge-charge dia semua negatif ni. Okay, so macam mana nak ingat ion fluorida, ion sulfat, ion nitrat, ion klorida, ion bromida, ion iodida dan juga ion hidroksida. So kita buat dia punya akronim. Fazli suka nasi kandar. K ni adalah untuk klorin bahasa Melayu klorida. Okay, Bang Ibrahim. Macam tu Fazli suka nasi kandar. Bang Ibrahim. Tu cara nak ingat dia. Okay, so semakin berada di kedudukan yang paling bawah, semakin mudah untuk dinyahcaskan. Okay, kemudian contoh dia macam ni. Ada contoh tak? Macam ni Okay, kita tengok contoh dia. Okay. So, ini adalah contoh bagi magnesium nitrat. Okay, magnesium nitrat iaitu dalam bentuk larutan. Kalau awak nampak je ditulis perkataan larutan dekat situ, cikgu highlight Okay, disebut perkataan larutan di situ. So, bermaksud dia berada dalam aqueous. Aqueous maksudnya ada kehadiran air. Okay, jadi dalam larutan ini ada banyak ion, iaitu ion magnesium yang pertama. Okay, magnesium mesti 2 positif. Ion pertama Ion kedua adalah ion nitrat, NO3 negatif. Okay, tengok balik ion dia. Okay, ni tadi. Tengok dalam siri. Okay. Kan, dia ada ion magnesium. Okay, ion nitrat. Okay. Oleh sebab dia larutan, maka dia ada air. So, dalam air mesti ada H2O kan? H2O. Jadi bila kita pecahkan H2O kepada ion, mesti ada hidrogen dan juga OH negatif. So maksudnya ada 4 ion lah dalam larutan elektrolisis untuk larutan magnesium nitrat tadi tu. So bila kita cerita pasal pemilihan ion mana yang nak dipilih, so dia ada 2 macam ni. Cation dia ada 2 ion. So dia kena pilih.
Okey, sama juga anion pun dia ada 2. So dia kena pilih. Jadi awak kena tengok kedudukan dia. Sebab tu kena hafal. Jadi awak tengok Mg 2+ dekat atas, H+ dekat bawah. Jadi kita kena pilih mana yang mudah untuk dinyahcaskan. Untuk cation yang mana? Untuk anion yang mana? So tadi dah hafal kan? Maksudnya semakin berada di bawah, kedudukan yang paling bawah dalam siri elektrokimia, maksudnya dia semakin mudah dinyahcaskan. So antara magnesium ion dengan hidrogen ion ni dekat cation ni, mana dia nak pilih untuk dinyahcaskan? Cuba teka. Mana satu? Mestilah berada di kedudukan yang bawah. Jadi dia akan pilih hidrogen ion. Okey, sama juga dengan dalam cation ni. Ion-ion bercas negatif ni ada 2 juga, dia kena pilih. So mestilah dia pilih yang berada di bawah. So Mg2+ ni tidak dipilih. Ion nitrat ni juga tidak dipilih. So tak berlaku apa-apalah dekat ion tu untuk dinyahcaskan. So hidrogen dengan ion hidroksida je dipilih. Jadi dalam tindak balas ni, dekat sini hanya ada positif cation ni kan, dekat sini hanya ada ion H+. Okey. So dia akan bergeraklah dekat katot. Okey, lepas tu ion negatif, OH negatif akan bergeraklah kat anode. Okey. Ion magnesium dengan ion nitrat tadi dia tak terpilih. So dia diabaikanlah. Okey, jadi bila kita buat eksperimen nanti, so dekat sini tadi ada ion, okey cikgu buat macam ni So dalam ni ada wujudnya ion-ion. Memang sebenarnya ada ion OH-, OH negatif. Kena huruf besar. OH negatif. Okey, ada juga H+. Plus. Mana dia? Okey. Okey, lepas tu ini yang dipilih H+ dengan ion OH negatif. Okey. So untuk magnesium dengan ion nitrat tadi tidak dipilih lah. Jadi awak tengok dia punya charge. Sebab dia negatif, so dia akan tertarik dekat terminal yang positif. Kalau yang H+ ni dia kan plus, positif. So dia tertarik kepada terminal negatif. So maksudnya dekat sini, dekat sini ada ion H+. Dekat dalam elektrod ni So dalam elektrod yang kedua ni pula, dekat sini ada OH negatif. So bila kita buat eksperimen ni lama kelamaan, dekat sini terkumpullah ion-ion hidroksida, dekat sini terkumpullah ion-ion hidrogen. So ion-ion ini tadi akan dinyahcaskan, maksudnya dibuang cas tu. So dia sama ada dia jadi atom ataupun dia jadi molekul. So kalau hidrogen H+, so dia buang dia punya hidrogen plus ni, dia buang dia punya positif ni, dia akan jadi molekul hidrogen. So bermaksud kat sini awak akan nampak ada udara. Lepas eksperimen ni berjalan lebih kurang beberapa minit so kita akan nampak kat sini ada macam udara. Air ni akan bergerak ke bawah, nampak ada udara. Udara tersebut adalah daripada hidrogen tadi tu. So apa udara dia? Udara dia adalah hidrogen, iaitu gas hidrogen. Gas hidrogen dalam bentuk molekul. Macam mana dia datang? Daripada ion ni tadi. Sebab ion ni telah dinyahcaskan. So dekat sini apa jadi pula? Kat sini apa jadi pula? Adakah ion OH? Tak ada kan? So awak tengok ada O, ada H. So bermaksud ada gas juga dibebaskan, iaitu daripada O tadi tu, iaitu disebut sebagai gas oksigen. H tu pergi mana? Mana pergi H dia ni? Walaupun dekat sini ada O, ada H. Mana pergi H dia? H dia akan jadi air. Dia akan membentuk air. So ada 2 lah. Air tu kita nampak lah dia dalam bentuk cecair. So dekat sini last sekali dia nampak macam air tu bergerak ke bawah. Ada ruang udara. Ruang udara tu diisi oleh oksigen. Ini yang dikatakan pemilihan melalui. So kita dah buat benda ni, kita uji dia. Betul ke oksigen, betul ke hidrogen? So cara nak uji dia kita tengok macam ni. So untuk yang ujian hidrogen, so kita letakkan tadi, kita ambil tabung uji tersebut, kita letakkan kayu uji berbara dan kita akan dapati kayu uji yang berbara ni macam rokok, baraan rokok.
So, kayu uji yang berbara tadi akan terus menyala. Kenapa menyala? Sebab oksigen membantu dalam pembakaran. Okey, manakala gas hidrogen, macam mana kita nak uji dia? Okey, kita letak kayu uji menyala. Sebenarnya kayu uji ni lidi je, tapi kita nyalakan dia. Ada api. Okey, bila kita masuk terus dalam dalam tabung uji yang ada gas hidrogen, okey, so serta-merta nyalaan tadi terus terpadam dengan bunyi pop. Dia macam pop, dia terpadam. Okey. So bila ada bunyi pop, nyalaan terpadam, itu adalah menunjukkan dalam ni ada gas hidrogen. Kalau dekat sini kayu uji berbara tadi tu dia berbara. Bila kita masuk je dia terus nyala. Dia ada api terus. Okey. So itu menunjukkan itu adalah gas oksigen. Okey, kita baru belajar faktor yang pertama. Cikgu pergi one by one tak mau pergi laju nanti pening pula. Okey, so itu faktor yang pertama.